Assalamualaikum semua, apa khabar? Alright, jadi untuk hari ini cikgu ada sediakan contoh-contoh penyelesaian masalah pecutan. Okey, sebenarnya cikgu ambil je contoh-contoh daripada buku teks. Cikgu bincangkanlah dalam video ni. Okey, jadi sila rujuk buku teks awak muka surat 183 dan juga 184. Okey, objektif video yang cikgu buat pada hari ini adalah kita semua dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan. InsyaAllah cikgu akan bincangkan tiga soalan penyelesaian masalah hari ini. Tiga soalan. Okey, yang daripada muka surat itulah 183 dan juga 184. Okey, jadi flashback balik. Ini dia adalah rumus pecutan. Okey, rumus pecutan ialah laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan perubahan masa yang diambil. Okey. Jadi kita memang kena tahu mana satu laju akhir, mana satu laju awal dan berapa masa dia. Okey ya. Nanti kita teruskan. Okey, kita tengok pada contoh 18. Ini adalah pada buku teks awak. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak iaitu pada muka surat 183 ya. Muka surat 183. Alright. Lisnah memecut keretanya 4 km per jam per saat. Okey. Dia dah bagi. Ni sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dia macam pecutan ni. Tak apa, kita habiskan je baca. Okey, semasa memotong sebuah kereta lah. Jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam. Hitungkan kelajuannya selepas 5 saat. Kita keluarkan apa maklumat yang kita ada. Okey, maklumat yang kita ada ni yang bawah ni yang cikgu dah tik-tik ni. Cikgu sediakan sekali. Okey, pecutan dia dah kata pecutan adalah 4 km per jam per saat. Selalunya dia minta kita cari pecutan. Ini dah ada pecutan. Okey, lepas tu mula memandu pada 100 km per jam. Okey, ini dikira laju awal. Okey, masa 5 saat. Hitung yang dia nak hitung kelajuannya yang kita nak cari selepas 5 saat. Ni bolehlah kita katakan sebagai laju akhir. Bolehlah kita cakap macam tu ya. Okey, jadi dapat soalan macam ni, jangan panik. Tulis je dulu rumus. Okey, tulis je rumus. Lepas tu kita akan masukkan apa maklumat-maklumat yang kita ada. Jadi pecutan, okey, laju akhir, tolak laju awal, bahagi masa. Laju akhir tolak laju awal, bahagi masa. Okey, pecutan kita dia dah bagi 4 km per jam per saat. Okey, dia macam ni lah. 4 km per jam per 1 saat. Saat tu dekat bawah. Okey, sama dengan. Okey, laju akhir ni yang kita nak cari. Tapi dia kata cari laju selepas 5 saat. Jadinya laju selepas 5 saat yang kita nak cari. Selepas 5 saat. Tolak dengan laju awal. Laju awal kita dah tahu 100 km per jam. 100 km per jam. Bahagikan dengan masa. Okey, masa kita sama dengan berapa? Saya nak guna pen warna ni lah. Biar tak keliru. Yang kita nak cari je saya jadikan merah. Okey, jadi masa kita berapa? 5 saat. 5 saat. Masa dia dah bagi 5 saat kan? Alright, jadi siapkan. Dia awak boleh anggap macam ni lah senang ceritanya. Awak anggap ni laju selepas 5 saat ni anggaplah dia X. Kalau kita anggap dia X, awak mesti boleh buat punya. Okey, saya buat kat sini tepi ni. Sengit-sengit pula dah boleh lah. Dia akan jadi macam ni. 4 km per jam per 1 saat. Sama dengan X tolak 100 km per jam bahagi 5 saat. Kita nak cari X ni. Nak cari X. Ni yang kita nak cari. Jadi apa kita perlu buat? Okey, kita buat step by step. 5 saat ni naikkan atas lah. Jadi 4 km per jam per 1 saat darab 5 saat. Saat sama dengan yang sini adalah X tolak 100. Tak muat pula ruang cikgu. X tolak 100 lah. Macam mana ni? Saya punya ruang tak muat. Sekejap. Okey, saya kecil-kecilkan. Darab 5 saat. Saya wakilkan dengan saat sama dengan X tolak 100 km per jam. Okey, kenapa saya tetap bukanlah berkeras. Saya nak juga letak unit. Sebab nanti awak tengok tahu. Kita boleh potong-potong mana yang boleh dipotong. Okey, jadi saat sini potong saat sini.
Jadi 4 km per jam darab 5 akan dapat 20 km per jam sama dengan X tolak 100 km per jam. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita nak X. Jadi yang negatif 100 ni pindahkan ke sana lah. Dia akan jadi tambah. Okey, dia akan jadi tambah. Jadinya kita akan dapat macam ni. X sama dengan, ni X cikgu bawa je sebelah kiri. Tapi awak faham lah, awak dah mahirkan bab ni kan. Okey, jadi kita akan dapat 20 km per jam tambah 100 km per jam. Dapatlah jawapan kita 120 km per jam. Inilah dia. 120 km per jam inilah jawapan yang kita cari. Ini ialah kelajuan selepas 5 saat. Kira laju akhir dia lah. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, agak comot kerja yang cikgu buat ni. Tapi cikgu harap awak boleh ikut lah. Okey, boleh ya kelas ya? Okey, contoh 19. Contoh 19 pun sama pada muka surat 183. Okey, kita baca ya. Sebuah motosikal yang sedang bergerak pada 40 km per jam, pada kelajuan 40 km per jam, memperlahankan kelajuannya sebanyak 20% daripada kelajuan awal. Okey, dalam masa 40 saat. Hitung pecutannya. Alright, maksudnya kita dah tahu. Kita punya laju awal ialah 40 km per jam. Ni laju awal kita ni. Laju awal 40 km per jam. Okey, jadi dia minta kita hitungkan pecutannya. Hitungkan pecutan. Okey, sekarang ni first step kita kena tahu dia dikurangkan kepada berapa kelajuan akhir kita tu. Alright, jadi dia kurangkan 20% daripada kelajuan awal. Jadinya kita kira 20 bahagi 100 darab 40 km per jam. 40 km per jam. Maksudnya, okay, kita pun boleh potong-potong lah. Potong-potong. Okay, akan dapat 8 km per jam. Okay, maksudnya dia berkurang sebanyak 8 km per jam. Okay, bukanlah dia kurang jadi 8 km per jam. Tak. Kan dia kata dikurangkan sebanyak 40%. Maksudnya dikurangkan jadi 8 km per jam lah. Jadinya laju akhir kita asalnya adalah 40 km per jam. Kita tolakkan dengan 8 km per jam. Menjadikan laju akhir kita adalah 32 km per jam. Okey, boleh kelas? Jadi 32 km per jam. Ini adalah kita punya laju akhir. Okey, sekarang kita tengok apa maklumat yang kita ada. Laju akhir dah ada. Laju awal dah ada yang 40 km per jam. Masa dah ada. Okay. Boleh tak kita cari pecutan? Boleh. Okey, jom kita mesti masukkan rumus. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Tolak laju awal bahagi masa. Okey. Apa benda saya ni? Tak sama dah. Awak tulis awak tulis comel-comel lah tau dekat buku tu. Bahagi masa. Okey, jadi pecutan kita laju akhir kita adalah 32 km per jam. 32 km per jam. Tolak dengan laju awal kita 40 km per jam. Bahagi masa kita adalah 40 saat. Cikgu, atas jam, bawah saat. Boleh ke? Boleh je, teruskan je. Sebab dia tak kata bagi jawapan dalam kilometer per jam ke, dalam kilometer per saat ke, tak apa. Kita boleh kira je terus, tak ada masalah. Okey, nanti unit akhir tu kena tahu apa nak tulis. Okey, jadi kita pun kiralah 32 tolak 40 akan dapat negatif 8 iaitu. Take note ada negatif. Negatif 8 bahagi 40. Negatif 8 bahagi 40 akan dapat negatif 0.2. Negatif 0.2. Okey, unit kita apa? Kilometer per jam per saat. Kilometer per jam per saat. Itu adalah kita punya unit. Inilah kita punya jawapan. Cikgu, ada negatif ni. Okey, bermaksud ia adalah nyah pecutan.
asalnya dah 40 km per jam. Bila 40 saat dia makin berkurang kan. Jadi ini adalah nyah pecutan. Jadi awak boleh tulis jawapan dalam bentuk macam ni. Okey, kalau awak letak negatif ni terus maksudnya adalah nyah pecutan. Okey, ataupun awak kena tulis macam ni. Nyah pecutan. Nyah pecutan. Macam ni nyah pecutan 0.2 km per jam per saat. Pun macam tu. Okey, mana-manalah terpulang, mana yang awak selesa. Ini pun boleh, yang ini pun boleh. Okey, boleh kelas? Okey ya, faham ya? Okey, seterusnya adalah contoh 20. Okey, yang ini adalah pada buku teks anda muka surat 184. Okey, jadi boleh rujuk buku teks juga untuk gambar yang lebih jelas. Okey, yang ni ada graf Okey, dia kata gambar raja di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan lori mainan dalam tempoh 27 saat. Okey, dah ada masa dekat sini. Okey, nyah pecutan. Dia dah kata dah nyah pecutan bagi lori mainan ini ialah 0.741 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi soalan yang pertama dikata hitung laju V dalam meter per saat. Okey. Sekarang ni kita kena tafsirkan dulu graf kita. Alright. Kalau kita tengok graf kita ni, okey, kita boleh tahu apa tahu. Ini adalah kita punya lori mainan tu mula bergerak di sini. Lepas tu ending dia lori mainan kita tu berhenti. Jadi bila berhenti tu yang kita punya laju sifar. Jadi sifar meter per saat. Jadi sebenarnya kita boleh simpulkan bahawa sifar meter per saat ni adalah laju akhir. Laju akhir. Manakala yang V yang kita nak cari ni sebenarnya adalah laju awal. Okey, masa dia dah bagi 27 saat. Okey, pecutan pun dia dah bagi. Nyah pecutan Okey, jadi apa nak buat mula-mula? Alright, jangan awak confuse, jangan pening-pening. Okey, letak rumus dulu. Lepas tu nanti kita boleh masukkan segala maklumat yang kita ada. Jadi laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Alright, jadi pecutan kita. Okey, jadi pecutan kita adalah 0.741 tapi ingat dikata adalah nyah pecutan. Dikata nyah pecutan maksudnya kita kena letak tanda negatif. Okey. Jadi negatif 0.741 meter per saat kuasa 2 sama dengan okey, laju akhir kita yang ini iaitu 0 meter per saat sebab kita punya lori mainan dah berhenti. Okey, tolak dengan laju awal yang kita nak cari ni, kita anggaplah dia V. Wakilkan dia dengan V lah, bahagi dengan masa dia dah bagi iaitu 27 saat. Okey, jadi kita teruskan kita punya pengiraan. Saya buat dekat sini. Alright, jadi kita akan buat macam ni. Negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. Dia macam ni tau. Meter per saat kuasa 2 ni macam ni. Meter per saat kuasa 2 di bawah lah kan. Okey, darabkan dengan 27 saat. Yang ni. Yang ini ni kita bawa naik atas ni. Ni kita bawa naik atas. Dia akan jadi darab lah. Okey, lepas tu sebelah kanan akan tinggal 0 meter per saat. Tak cukup pula saya punya ruang. Tolak V. Kejap ya, saya adjust. Cikgu adjust. Kecil-kecilkan sikit tulisan. Darab 27 saat. Sama dengan 0 meter per saat tolak V. Tolak V. Macam tu. Okey, jadi kita boleh settlekan ni. Negatif 0.741 darab dengan 27. Okey, tekan kalkulator masing-masing. Negatif 0.741 darab dengan 27. Okey, sebenarnya negatif tu awak tahulah itu adalah nyah pecutan. Okey, jadinya kita akan dapat negatif. Kita akan dapat dalam macam ni tau. Negatif 20.007 kan. Kita akan dapat macam ni. Negatif 20.007. Kita ambil 2 tempat perpuluhan je lah. Negatif 20. Jadi dia akan jadi negatif 20 meter per saat sama dengan
0 meter per saat tolak V. Okey, sekarang ni kita nak V kita. Jadi V kita ni kan negatif. Kita pindahkan sanalah. Yang ini kita akan bawa ke kanan. Boleh tak? Ingat tak ni? Persamaan linear. Kita gerak-gerakkan. Okey, jadi V sama dengan 0. Okey, ni negatif kan? Bila pindah sana dia akan jadi tambah. Tambah 20 meter per saat. Dapatlah kita punya masa ialah 20 meter per saat. Inilah jawapan untuk soalan A kita, iaitu masa dia adalah 20 meter per saat. Laju awal dia 20 meter per saat. Okey, boleh tak ni kelas? Okey Okey, nanti yang B ni kita akan selesaikan di slide yang seterusnya. Okey. Okey kelas, kita dah settlekan yang 20 ni. Alright, jadi okey, apa nak cakap? Jadinya contoh 20 ni tadi A nya dah dapat V kita sama dengan 20 meter per saat. Okey, sekarang kita nak tengok soalan B. Dia kata, hitung jarak pergerakan lori mainan itu selepas 2.2 saat. Cikgu, tiba-tiba dia tanya jarak, cikgu. Ingatlah balik ni yang segitiga kita. Atas jarak, bawah adalah laju dan juga masa. Atas jarak, bawah laju dan juga masa. Jadinya, kita dah ada kita punya laju, kita dah ada kita punya masa. Dia nak cari jarak. Jadi jarak tu macam mana tu? Jarak sama dengan laju darab masa. Jarak sama dengan laju darab masa kan? Ingat balik kita belajar awal-awal hari tu. Jadi laju kita adalah 20 meter per saat darab dengan masa yang dia nak kita nyatakan adalah 22 saat, 2.2 saat. Jadi 20 meter per saat kita darabkan dengan 2.2 saat. Okey, saat dengan saat ni boleh potong sebabnya apa tau? Sebabnya saya tunjukkan 20 meter per saat. Dia macam tu. Jadi darab dengan 2.2 saat. Jadi kita boleh potong. Okey, jadi cuba tekan kalkulator 20 darab 2.2 akan dapat jawapan dia 44 meter. Okey ya. Maksudnya jarak lori mainan tu dalam tempoh 2.2 saat adalah 44 meter. Okey, boleh kelas? Okey, cikgu harap awak semua boleh faham topik yang pecutan ni. Dia sebenarnya mudah je. Cuma kita kena tengok apa dia punya laju awal, apa dia punya laju akhir, apa masa dia. Kalau dia bagi salah satu, cari yang lain. Macam tu lah. Okey, cikgu harap awak semua boleh ikut. Ada masalah apa-apa, tolong tanya cikgu. Alright, terima kasih kelas. Assalamualaikum.